Nisa macam teringat lah nanti dekat akhirat nanti. Macam ni ke keadaan dia kan. Nisa macam cakap sorang-sorang, ya Allah, macam ni ke keadaan dekat akhirat nanti. Susah ke nak jumpa Nabi nanti. Nabi kenal tak aku? Nabi nampak tak aku dalam keadaan ramai orang macam ni kan. Ya Allah, memang nanti nak jumpa Nabi nanti kita kena bertolak-tolak dengan orang lain kan. Kita memang kena berebut macam ni Macam Nisa macam tertanya-tanya waktu tu kan. Macam saya cakap, ya Allah, kalau lah macam ni keadaan dia, aku ke yang terakhir, aku ke yang belakang sekali kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Iftahi babi rahmatillah adada ma fi amillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi alhamdulillah kita jumpa lagi dan channel Dejeni 4444. Jadi untuk video kali ni Nisa nak story sikit, satu cerita. Masa Nisa dekat Madinah. Masa dekat Madinah tu waktu nak tunggu solat fardu. So macam kalau dekat Masjid Nabawi, kalau kita masuk lewat kan 30 minit, 15 minit baru nak masuk masjid. So masjid memang full. So kalau masuk juga memang kena berebut. Terpaksa lah yang selit-selit kat mana-mana. Lepas tu tempat tu Nisa tengok kalau nak duduk dekat atas kapet yang atas kapet lah kan dalam Masjid Nabawi tu, masuklah awal sikit, sejam awal masuk istikaf dalam masjid, buatlah nak baca Quran ke nak qada solat ke apa kan, masuk awal sikit dalam masjid. Tapi kalau masuk last minute, Nisa tengok keadaan dia memang macam kena berebut. So dengan orang ramai apa semua kan. So waktu tu lah busy. Waktu busy tu dalam setengah jam 15 minit dekat-dekat nak masuk waktu fardu tu, itu memang pack sangat dalam masjid. Kalau masuk masjid juga tak apalah bila tengok keadaan tu kan. Lepas tu tambah pula waktu umrah kali kedua ni Nisa tak direzekikan untuk masuk ke Raudah sebab keadaan yang terlalu ramai dan dia tak buka slot nusuk tu yang banyak. So kami try muasasah, tak dapat, dan try nusuk Nisa terlepas. Nisa sendiri terlepas. So Nisa anggap tak apalah, tak ada rezeki untuk masuk Raudah kali ni kan. So macam kadang macam kita tertanya juga kan, kenapa perempuan susah sangat nak masuk Raudah, kenapa lelaki senang kan. Memang perempuan ni susah ke kalau nak jumpa Nabi? Macam tu lah Nisa punya. Saya terfikir benda tu, nak jumpa Nabi nak kena ada sistem apa semua kan. Nisa macam teringat lah nanti dekat akhirat nanti. Macam ni ke keadaan dia kan. Nisa macam cakap sorang-sorang, ya Allah, macam ni ke keadaan dekat akhirat nanti. Susah ke nak jumpa Nabi nanti. Nabi kenal tak aku? Nabi nampak tak aku dalam keadaan ramai orang macam ni kan. Ya Allah, memang nanti nak jumpa Nabi nanti kita kena bertolak-tolak dengan orang lain kan. Kita memang kena berebut macam ni Macam macam saya macam tertanya-tanya waktu tu kan. Macam saya cakap, ya Allah, kalau lah macam ni keadaan dia, aku ke yang terakhir, aku ke yang belakang sekali kan. Sebab Nisa pernah tengok tahu keadaan masuk Raudah yang agak mengerikan lah bagi Nisa kan. Orang berlari weh. Orang berlari sebab nak duduk sah yang depan, yang dekat dengan makam Nabi tau. So memang itu part yang sangat orang berebut nak duduk dekat kan. Dan kadang-kadang kita terlupa nak jaga adab. Sebab dah lah kat situ dekat dengan makam Nabi kan. Tapi macam kita berebut, kita tolak-tolak orang. So kita tak menjaga adab. Kita nak ziarah Nabi tapi macam kita pentingkan diri je kan. Berebut nak duduk kat sah depan lah, nak pergi duduk dekat tiang yang mustajab doa lah kan, apa semua lah, sampai kita anaya orang lain, kita tolak orang lain. So macam satu benda macam tak syok lah benda tu. Macam kita tak ada adab kan. Tepi tempat Nabi, tapi kita anaknya dah lah yang masuk semua tu umat-umat Nabi kan, umat-umat yang Nabi sayang, tapi kita anaknya orang. Macam mana tu? So balik pada hotel kan, macam tak tahu tiba-tiba Nisa macam terfikir satu benda random lah keluar. Saya cakap, selawat kan yang paling mudah. Selawat kan yang paling mudah. Sebab kalau kita tengok amalan-amalan lain kan, ada benda yang kita kena belajar. Dia ada step by step dia, daripada rukun, syarat saf dia kan. So macam tata tertib dia, ada tata tertib dia. Lepas tu dia ada perkara yang membatalkan. So maksudnya dia ada hisap. Setiap amalan tu ada hisap kan. So macam maksudnya kalau kita riak kan, semua amalan lain tu kalau riak saja habis, tak ada apa. So macam ni sebenarnya dengar kan,
nanti ni dalam banyak-banyak amal yang habis, hilang, hangus sebabkan kita riak lah, apa semua, tak khusyuk lah, tak ikhlas lah, apa semua kan. Selawat ni yang orang cakap macam mana, yang ustaz cakap pasti diterima lah, yang pasti diterima. Macam kalau amalan lain dihisap, tapi selawat tak ada hisap dia. Maksudnya dia terus sampai, terus diterima macam tu. So waktu tu Nisa terfikir macam, selawat lah yang paling mudah. Betapa Allah ni maha baiknya Allah ni. Dia perintahkan kita macam-macam lah kan. Solat apa semua. Dan dia tahu yang hamba dia ni, kalau just itu saja, macam susah lah nak masuk syurga dengan amalan-amalan tu. Sebab amalan-amalan tu ada hisap. Tapi bila Allah perintahkan kita untuk berselawat ni kan, satu benda macam hadiah tau. Yang ni so macam boleh rasa itu hadiah dari Allah. Sebab satu kali kita berselawat, Allah balas selawat kita dengan 10 kali selawat. Sebab tu ada cerita kan, ini cerita yang paling best. Ini cerita paling best. Sebab Nabi sendiri bila dengar berita satu kali umat Nabi berselawat, Allah balas 10 kali selawat. Waktu tu Nabi punya berseri-seri muka dia, sampai sahabat ni kata lain tau, lain pada yang lain. Nabi ni kan memang suka senyum kan, tapi bila Nabi dapat tahu pasal berita ni, ya Allah, bahagia sangat Nabi bahagia sangat. So macam Nisa terfikir satu, kenapa Nabi sendiri pun bahagia dengan berita ni? Kenapa? Sebab tu Nisa cakap, kalau kita sebagai umat ni rasa selawat tu biasa-biasa saja, something wrong dekat kita. Sedangkan Nabi bahagia dengan berita selawat ni. So nanti kan pasal di akhirat nanti VVIP orang yang menjadi keutamaan Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat. Dia ada dua tau, orang yang paling banyak selawat dan orang yang satu lagi yang jaga akhlak kot, yang akhlak baik, tak silap. Tapi yang Nisa tengok, orang yang berselawat ni akhlak dia insya-Allah baik. Dia macam tu iman lah macam tu kan. InsyaAllah akhlak orang yang berselawat ni, akhlak dia baik. Kalau kita tengok, kalau kita tahu pasal akhirat kan, keadaan kat sana yang ya Allah, kita sendiri pun tak boleh terbayang kan macam mana. Tapi kadang-kadang kalau Nisa pun takut tau sebenarnya. Macam kalau aku tak dekat dengan Nabi ni, takut ni kat sana kan. Tapi bila Nabi cakap orang yang paling banyak berselawat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi dekat akhirat sana, itu yang jadi satu motivasi tau untuk kita. Sebab kita cuba fikir, siapa nak selamatkan kita nanti? Siapa yang nak tolong kita? Syafaat tu maksud dia tolong. So siapa yang nak tolong kita? Kita nak minta tolong dekat siapa? Mak ayah kita lari pada kita, kawan-kawan kita lari pada kita, semua orang lari pada kita. So siapa nak tolong kita? Siapa nak bela kita nanti? So Nabi beritahu, Nabi akan bagi syafaat dekat kita nanti. Tapi orang yang menjadi keutamaan, orang yang VVIP tu adalah orang yang paling banyak berselawat. Kadang-kadang Nisa jealous tau orang yang banyak berselawat ni, yang sehari dia boleh puluh-puluh ribu, ratus ribu ni kan. Kerana Nisa macam, ya Allah, aku ni tak banyak selawat ya Allah. Aku ni tak banyak selawat. Tapi tolonglah jadikan aku orang yang paling banyak berselawat. Tolonglah aku boleh tergolongan dalam orang yang dekat dengan Nabi nanti. So untuk kita terus dalam berselawat ni kan, kita nak terus semangat dari dalam berselawat ni, tengoklah cerita-cerita, kisah-kisah pasal selawat. Dekat mahsyar nanti macam mana, dekat timbangan kan, dekat mizan nanti ada cerita pasal selawat. Lepas tu dekat titian sirat pada, even masuk ke syurga pun ni seperti dengar tau, orang yang masuk syurga ni pun boleh sesat. Sebab apa? Sebab kat dunia dia tak selawat. Punya scary, dah masuk syurga dah ni tapi sesat sebab tak nak selawat kat dunia. So macam rasa selawat ni sangat penting dan sangat mudah. Sebab apa? Kita boleh buat bila-bila masa, apa jua keadaan kita boleh buat. Apa je sirah selawat kita nak baca lah. Berapa pun bilangan, baca lah. Lebih banyak, lebih baik. Jadi, kalau Nisa sendiri, untuk Nisa terus berselawat ni kan, sebenarnya kena ada ilmu tau. Kita tak boleh beramal saja tapi tanpa kita belajar. Walaupun dia tentang selawat, walaupun selawat ni satu benda yang mudah, sebab Nisa tengok terlalu banyak fahaman yang keliru tentang selawat. Kalau kita tak faham pasal selawat ni, kita akan banyak keliru. So macam mana kita nak terus yakin dengan selawat, itulah kena ada ilmu tentang selawat. Sebab selawat ni dia macam dari basic tau. Kita kena tahu selawat tu apa. Okay, siapa yang berselawat sebenarnya? Kenapa selawat ni amalan yang pasti dia terima? Berapa banyak kita nak selawat? Semua tu dah ada jawapan dia.
So jawapan tu Nisa tengok yang paling jelas lah, yang jelas dan senang faham. Nisa banyak tengok daripada penerangan Habib Novel Al-Idrus. Sebenarnya benda-benda yang semua orang tanya tadi, semua persoalan tu sebenarnya dah ada dalam website The Journey tau. Nisa dah letak semua dalam tu. Dalam website The Journey tu, semua persoalan tu semua Nisa letak dekat situ. So tengoklah dan fahamlah. Jadi terus perbanyakkan berselawat. Nisa harap video kali ini bermanfaat untuk semua. Sebab rugi weh. Rugi selama kita hidup kita tak nak berselawat. Bagi Nisa rugi. Kalau Nisa sendiri, Allah bagi umur yang panjang tapi tak nak berselawat dekat Nabi, kita sedang merugikan diri kita sendiri. Sebab bila Allah bagi satu amalan yang mudah, senang untuk buat, yang pasti diterima, dan kita lepaskan peluang tu untuk kita buat kan, kita sendirilah yang rugi. Macam kita jangan ingat bila kita selawat ni kita Nabi dapat kemuliaan. Jangan kita rasa macam selawat kita ni akan bagi Nabi kemuliaan. Tak. Kita selawat tak tinggikan macam mana? Apa yang Ustaz cakap, kalau kita selawat ni tak tinggikan kemuliaan Nabi, kalau kita tak selawat tak berkurang. Kemuliaan darjat Nabi tu tak berkurang pun, sebab Nabi ni memang dah selalu dapat selawat dari Allah setiap masa sampai bila-bila. Dan selawat kita ni sebenarnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk Nabi. So jangan rasa macam kita selawat ni Nabi pun tinggilah kemuliaan sebabkan kita selawat. Tak. Nabi memang kemuliaan Nabi tu dah Allah sendiri dah berselawat. Allah sentiasa berselawat dekat Nabi. So selawat ni adalah untuk kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Selawat tu patah balik dekat kita sendiri. So sebab tu saya cakap, kalau kita tak selawat, kita sendiri yang rugi. Sebab kebaikan tu untuk diri kita sendiri. Jadi sampai sini saja video Nisa untuk kali ini. Terus memperbanyakkan selawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Jumpa lagi di next journey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.